Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik, malam ni tak ramai. Alright, semalam kalau kita, mungkin sebab semalam start awal kot. Hari ni ada kerja sikit, jadi
petang lah, ada kerja sikit apa semua, jadi tu sedikit lewat. Kita mulakan live pada malam ni. But anyway, live kita tetap jalan seperti biasa, yang mana malam ni adalah malam yang kedua kita live untuk minggu ini. Right. Jadi tak ramai, tak apa, fine. Mungkin yang tak ada tu dia masuk gua kot sebab tak boleh terima yang United menang. Kan semalam saya cakap jangan overconfident bila kita saya dah cakap semalam jangan overconfident. Semalam saya cakap saya tak yakin United boleh menang, betul? Tapi miracle can happen. Magic can happen sebenarnya. It's not miracle, it's all measured. Lama. Okay. Semua benda it's being measured, semua benda boleh dikira, semua boleh diplan. Jadi United menang 2-1. Hasil jaringan Bruno Fernandes kan? Bruno Fernandes dengan Marcus Rashford. Okay, good. Alright. So tajuk kita pada malam ni adalah winning in trading. So winning in trading ni sebenarnya is just about, sebenarnya dia macam ulangan kepada topik ataupun kepada tajuk kita dekat chapter 0. Cuma dekat chapter 0 mungkin tak berapa ditekankan, tapi dia tak berapa ditekankan. Jadi sekarang ni lah kita akan cuba tekankan lebih sikit kan, sebab kita relax lah, santai. Nama pun casual kan, casual trader. So we do things very casual apa semualah. Right? Jadi sebelum saya teruskan, saya nak tahu lah hari ni berapa ramai yang masuk market. Siapa enter market hari ni? Awal pagi tadi buka-buka pukul 9 suku. Saya cakap dekat student masa kelas, hari ni market tak best, so kita boleh tutup, kita boleh pergi buat kerja lain. 9 suku tahu market tak best. Lepas tengah hari 2.30 market jatuh. Macam mana kita boleh tahu, macam mana kita boleh predict sebenarnya apa yang bakal berlaku dekat dalam pasaran? 9 suku babe, baru 15 minit market buka. You boleh tanya student masa kelas. Okay, Tuan Idris ada kat sini. Okay, siapa lagi ni? Tuan Farhan ada kat sini. Ni tak tahu Hafiz yang mana. Hafiz, kalau Hafiz kembali saya tahu. Ada few Hafiz yang ni tadi dekat Facebook saya tak cam sebab gambar lain kan. Cik Puan Hanita Kayat pun investors masa kelas apa semua. Boleh tanya dia orang. Pukul 9 suku saya cakap jangan masuk market. 9 suku saya cakap jangan masuk market. Petang saya cakap whatever you ada cash. So far Alhamdulillah paling teruk loss pun tak sampai 10%. Diorang cut. Saya cakap 440. Saya cakap apa kata kita switch sebab this is my analysis. This is what is going to happen. Pagi tadi pun saya ada cakap ada satu stock yang menarik perhatian saya, but saya tak study into detail. Jadi petang tengah hari sempat saya study company tu. So petang diorang cut, diorang switch ke syarikat yang saya mention tu lah. So syarikat apa yang saya mention tu adalah saya bagi hint. Okay. Sebab saya tak boleh bagi buy call. Saya tak boleh bagi buy call, but petang tadi saya buat analisa bersama-sama dengan student investors masa kelas. So tak ramai pun tekan, tak sampai half pun tekan sebab yang tengok live pun dalam 20 orang. So market takkan berubah sebab modal pun tak sampai 10,000 masing-masing. Kan? Jadi saham yang saya mention tadi, dia business dia adalah dia buat barang-barang sanitization je. Okay? Dia buat equipment sanitization ataupun produk-produk yang sanitization, and they are actually the biggest one in the country lah. That is dia punya business. So company apa, silakan cari, study sendiri. So dia orang semua switch ke saham tersebut. Alright. Investor masa kelas selalu live pakai apa? Kita pakai YouTube babe. Okay, investors masa kelas pakai YouTube. Okay, sebab YouTube boleh monetize. Kan? Tak, kalau kita live dekat YouTube sebab dia close jadi tak boleh monetize pun. It's just that dekat YouTube yang bestnya senang, kita nak manage balik video tu, bagi link baru dekat you all. Jadi kalau you all ada yang decide habis program kan, kita boleh tarik keluar, kita boleh rearrange balik, tukar link tu balik later. Kan, jadi semua video being put up on YouTube. Okay. Mana tahu insyaAllah in future kita mungkin kita jual membership untuk tengok video-video tersebut dekat YouTube kan. Maksudnya you boleh join juga tengok kat YouTube, tapi you kena bayar membership. Okay, tapi you tak dapat live lah, you dapat recorded version sahaja.
Okay, so yes, malam ni adalah tajuk mengenai winning in trading. Okay, so winning in trading ni sebenarnya dia ada kaitan dengan benda apa yang saya share sebentar tadi. Yang mana benda yang saya share sebentar tadi adalah saya cakap macam mana 9 suku kita boleh tahu market bakal jadi tak best throughout the whole day. Okay, kecuali GDAX dengan post lah. Itu pun saya tak berapa yakin dengan GDAX dengan post pagi tadi. Ada sebab dia. Dan dia ada kaitan sebenarnya dengan dalam winning in trading. Alright. Dan benda ni sebenarnya secara tak langsung pun memang saya tekankan juga. Sebenarnya saya dah pernah tekankan dekat casual trader dan benda ni pun saya sangat-sangat tekankan dekat dalam investors masterclass. Alright. Sebab I want you to win. I want you to win in the market especially. Okay. Maksudnya saya tak nak you just join market for the sake of cari duit dapur, duit pasar, no. Okay, bukan tak boleh. Yes, it's a good thing. Maksudnya you cari duit sampingan. Tapi sampai bila dia just setakat nak jadi duit sampingan? Sebab if you want to get out from rat race, alright? Rat race, you need to be your second income need to generate much more income than your active income. Faham tak? Okay. Jadi tu je lah sebenarnya. Alright, jadi apakah yang ada dalam winning in trading ni sebenarnya? Okay, first thing, if you want to win in trading, it's all about your mindset. It's all about your mentality. Okay, itu sebab saya cakap, bukan sekadar habis dekat duit dapur. You have to have the mentality to succeed. Maksudnya, you have to have the mentality to be a millionaire bila you terlibat dekat dalam saham. Sebab ramai orang dekat luar sana cakap, alah boleh lah, dia jutawan, memang boleh masuk dalam saham, betul. Maksudnya bila you terlibat dalam saham, make sure you jadi jutawan lah. Sebab orang kat luar berpandangan macam tu. Bila anda menjadi seorang trader. Bila anda menjadi seorang investor. Walhal modal anda mula laburkan hanyalah RM5,000. Fine. But you have to have that kind of mentality. Saya mula terlibat dalam saham. InsyaAllah satu hari saya akan jadi jutawan. Satu hari tu pun you kena letak deadline. Bila you nak jadi jutawan. Set a deadline for it. That is one. Winning mentality. Okay. So when you involve dekat dalam trading or investing, okay, you kena treat investing and trading ni sebagai satu perniagaan. Okay, you have to treat dia sebagai satu perniagaan lah. Okay, you have to treat it as a business. Meaning apa tau? Meaning every single cent is accountable. Maksudnya you kena kira setiap sen tu bernilai. Walaupun brokerage fee you guna bank color biru. Okay. Yang logo dia besar-besar color biru. Huruf R. Okay. Walaupun brokerage fee you agak tinggi. But you have to take into account you punya brokerage fee. Maksudnya macam sebelum ni you set target 2% keluar. Betul? Takut you lupa kira brokerage fee, 2% tu tak lepas pun brokerage fee. So you lost. So every single cent is accountable. Maksudnya you kena tekan, kena orang kata ni lah, you kena kira-kira tu memang kena spesifik, kena very detail. Alright? So when we are talking about business, meaning you have to have a plan sebelum you masuk. Okay? Meaning you need to have a plan sebelum anda masuk dekat dalam pasaran. Sebab apa? Sebab bisnes. Sebelum anda lakukan bisnes, anda mesti ada perancangan kepada siapa anda nak jual. Dekat mana anda nak jual. Siapa yang nak beli produk ni. Golongan mana yang nak beli produk kita. Betul? Itu perniagaan. Sama juga bermaksud anda kena ada perancangan. You need to have a plan. Okay? Anda kena ada perancangan. Maksudnya, that is where we are talking about business plan. So, dekat dalam pelaburan saham, you kena ada business plan you juga sebenarnya. Okay? Macam mana you nak develop business plan, dan saya akan sentuh 10 komponen penting untuk anda ada plan. Tapi hari ni saya kongsikan 5. Itu sebab dia part 1 sahaja. Okay? Bermaksud, dia macam ni. Tak semesti lepas anda habis kelas, kan anda join, contoh anda join investors masterclass ataupun becoming investors ataupun becoming traders,
You dah habis program, you rasa macam you dah bijak, cerna, orang kata power gila lah kononnya kan. Keluar program tu mendabik dada, jalan hidung hidung tabik ke atas siap kan. Hidung boleh tabik ke atas ha. Tapi you faham lah, meaning benda tu bukan plan tuan-tuan dan puan. Alright, maksudnya anda dah habis kelas, anda dah buat bacaan, anda dah ada trading account, anda dah beli Bursa Station, anda dah subscribe TradingView, anda tahu Bursa Marketplace apa semua, dan anda dah masukkan duit modal anda 5,000 dekat dalam you punya trading account. That is not yet a trading plan. That is basically, itu hanyalah orang kata kalau you minum kalau you minum milkshake atas tu ada cream, it's just a cream je you rasa. You tak rasa milkshake dia lagi. Okay? Faham tak? Maksudnya that is not a plan. Itu adalah perkara asas untuk you menjalankan perniagaan. That is not a plan. Okay? Maksudnya lepas you habis kelas, lepas you habis baca buku, lepas you masukkan duit dekat dalam account trading you, lepas you ada charting system macam Bursa Station, TradingView dan macam-macam lagi dekat luar sana, kan? Itu hanyalah mukadimah tuan-tuan dan puan. Thank you Tuan Hasri. That is only mukadimah. That is not yet a plan. Umpamanya you start berniaga, you sewa tapak, baru sewa tapak, you dah keluar modal kan? You dah keluar modal, duit belum tentu nak masuk lagi. Sebab kalau you just buka tapak sesuka hati bersepah-sepah, kan? Lepas tu jual barang premium tapi duduk dekat bawah kemah, agak-agak ada orang beli ke tak? Faham? Maksudnya you kena ada plan. So apakah itu plan? Plan bermaksud anda kena tulis apa yang anda nak. A plan must be written. Maksudnya bukan dalam kepala. Ada benda dalam kepala, you dah plan, you dah kira apa semua, ambil sekeping kertas, ambil kalkulator. Kalkulator sangat penting. Okay, ambil kalkulator dan juga compound interest calculator. That is very important. Okay, dua benda ni je sangat-sangat important. So, ambil, you kira, you have to write down you punya plan. Meaning, first thing, apa yang anda kena letak, apa yang kena ada dalam plan. Plan anda mestilah berkisar mengenai 3 perkara. Style anda trade ataupun style anda invest. Yang kedua adalah risk tolerance. Okay, berapa banyak kemungkinan dan kesanggupan anda untuk rugi bila anda terlibat dalam pasaran. Yang ketiga, paling penting, kenapa kena compounding interest calculator dan juga calculator adalah untuk anda decide anda punya main goals dan objektif. Okay? You get me? Ini baru mukadimah, belum masuk 10 komponen penting untuk siapkan perancangan anda. Okay. Sebab apa? Sebab plan tak sama. Plan saya dengan plan you tak sama. Okay? There's no such thing as two similar plan. There's no such thing as two similar plan sebenarnya tuan-tuan dan puan. Alright? There's no such thing as two similar plan. Sebab apa? Sebab modal kita berbeza. Risk tolerance kita berbeza. Childhood kita berbeza menyebabkan risk tolerance kita berbeza. We are being brought up from different backgrounds. Okay? We came from different schools. Even when you came from the same schools also, doesn't mean you have the same mentality. Sebab you proses benda lain. Cikgu cakap A, you proses A, B. Kawan sebelah proses A, C. It's not the same. So there's no such thing as exactly sama lah. Trading plan orang, you dengan orang lain takkan sama sebenarnya. Forever takkan sama. Sebab risk tolerance berbeza, style trade berbeza, kekangan masa berbeza, wang ringgit modal permulaan berbeza. And this is being proven. Yes, tim bola kita pun berbeza, babe. Saya Manchester United. Anda penyokong Liverpool yang baru menang EPL. Kan kita dah menang 21 kali, relax lah. Okay? Alright.
Maksudnya everything is different sebenarnya tuan-tuan dan puan. Alright? Everything is different. So, there's no such thing as sama sebenarnya. Alright? Okay. So, bila kita tahu you need to have trading plan, you need to have you punya business plan sebab investing and trading is a business. So, apakah yang anda ataupun apakah komponen yang penting yang perlu anda ada untuk anda terlibat dekat dalam pasaran ataupun 10 komponen penting yang perlu ada dekat dalam anda punya plan. Okay? Dalam anda punya plan. Alright. Yang pertama. Okay. Yang pertama anda kena identify you punya kemampuan. Okay, macam mana nak identify kemampuan sedangkan tak pernah trade? Kan macam pelik kan? First thing adalah you kena buat assessment on yourself. Assessment ada ke orang kata apa, ada tak dekat luar sana yang ujian yang boleh kita buat assessment tersebut jadi kita tahu terus macam mana kita trade? No. Tak ada sebenarnya dekat luar sana. Alright, dekat luar sana tak ada that kind of assessment. Maksudnya you sendiri kena jalankan assessment terhadap diri you sendiri. Okay, it's you yourself who decides. Okay, yang mana melalui assessment ni macam mana you nak jalankan assessment tersebut, that is where I told you so. Untuk buat paper trade lepas anda habis kelas, lepas anda habis program, lepas anda belajar satu-satu benda, try to paper trade. Okay, try to paper trade. Kalau saya letak 3,000 untuk saya nak buat assessment, ikutlah kalau rasa sebab 3,000 ada feel sikit sebab melibatkan duit. Tuan-tuan perempuan, kalau macam tu lah sebabnya, boleh sebenarnya, tak salah. Tapi takut jadi macam you are gambling lah. Sebab you tak tahu lagi you punya tahap kemampuan kemahiran tu dekat mana. Dan style trading macam mana yang sesuai dengan you. Takut jatuh gamble haram. Alright, benda tu pun tak bagus sebenarnya. Okay. But 3,000 is a lot of money tuan-tuan perempuan. 3,000 lepas untuk sara hidup family selama 1 bulan. Okay. So pertama you have to do paper trade lah. Sebab first you boleh identify you punya style of trading. Yang kedua you boleh build confidence. Maksudnya build confidence ni you boleh tahu you buat analisis ni betul ke tak betul. Okay, betul ke tak aku cakap harga ni kalau kita masuk dia punya projection boleh sini. Meaning you dah buat study analysis apa semua, you try paper trade dulu. So jadi 1. So 1 win, 2 win, 3 win. Kalau you dapat daripada 100 trade, you menang 90 kali, meaning 90%, chances dan analisa you betul. Menang 90 kali. Masuk dekat dalam saham. Macam mana you nak menang 100 kali? Tuan-tuan perempuan, paper trade you hanya perlukan seminggu je sebenarnya. You boleh dapat 100 trade. Sebab apa? Sebab you tak perlukan duit betul. Maksudnya you dah study 100 saham, you dah buat analisa 100 saham. Let's say lah you buat analisa 300 saham, daripada 300 you identify this is the best 100 for this week. So you cakap okay, I will enter sekian harga. So you monitor only this 100 stocks. So you just jot down, okay ni boleh masuk, ni masuk. Then you follow through harga, okay this is out, ni keluar. From 100 daripada situ you boleh nampak. Sebab you tak melibatkan duit. Kalau you modal 3,000, you boleh beli ke 100 saham? You boleh beli 100 saham, 100 unit saham je tak silap. Okay. Tengoklah berapa ringgit saham yang you beli kalau you mula dengan 3,000. Okay. Dan yang terakhir sekali, melalui paper trade, you can start to build you punya self-discipline. Building up your self-discipline. Bila you ada self-discipline tuan-tuan perempuan, that is when you know you can win in the market. Saya lepas saya habis belajar tentang saham tuan-tuan perempuan, 2 minggu saya tak trade. Tapi 2 minggu saya paper trade. Lepas habis program, 2 minggu tak trade. Tapi 2 minggu saya paper trade. 2 minggu tuan-tuan perempuan paper trade. 2 minggu paper trade. Tu saya, mak saya tak tahulah berapa lama. Tapi tak silap saya dia dekat sebulan juga dia paper trade. Just to get identify dan just to get confidence and identify dia punya style of trading. Okay.
Dan macam itulah saya jadi diri saya pada hari ini. Okay? Paper trade. First thing adalah skill assessment. Macam mana you nak assess you punya kemampuan, you punya skill, paper trade. Jadi you tak lose money at all. Sebab you dah spend duit beli charting system, dah ada modal, masuk kelas, beli buku. You dah spend a lot. Why you need to lose money? Nanti you cakap, ramai yang saya selalu dapat saya tanya kenapa? Kalau tak rasa rugi kita tak belajar. Astaghfirullahalazim. Then what is the purpose you bayar kelas dekat luar sana kalau you tak belajar daripada kesilapan orang yang ajar you? Contoh macam you dengar saya ajar live dekat Casual Trader, dekat YouTube, Investors Masterclass, Becoming Investors, Becoming Traders. You belajar. I am talking throughout my experience. Okay? I've gone through fasa-fasa apa yang you dah gone through. Kan? Jadi by right, it's a shortcut for you. Kenapa you nak lalu juga? Nanti tak rasa, tak belajar. Astaghfirullah. You dah spend duit untuk belajar supaya you tak lakukan kesilapan. Ya nak lakukan kesilapan juga. Tu kenapa? Okay? Tu yang pertama. Maksudnya dekat dalam perancangan you kena buat assessment dulu. First thing first. Bukanlah sebelum. Maksudnya dalam you punya perancangan, you need to identify. You need to assess you punya kemampuan dekat tahap mana. Okay? You kena buat assessment dekat mana tahap kemampuan you. Right. So yang kedua adalah mental preparation. Mental you dah ready belum? Okay. Macam saya kongsikan sejak minggu lepas, you jangan masuk market bila you tak stabil. You jangan masuk market bila you kelam kabut. Jangan masuk market bila you ada meeting. Masuk market bila mana you tengah tenang. Fokus untuk masuk market. Tidak diselubungi oleh ketamakan mahupun ketakutan. Masuk dengan tenang. Zen mode. Alright? Maksudnya kalau you tak stable, jangan masuk. Dan kalau boleh setiap pagi 8.30 pagi waktu you tengah buat nanti ni poin yang kelima, tapi ini ada kaitan juga dengan mental preparation. Sebelum you start trade, check balik, assess balik you punya goal. Tengok balik, baca balik you punya goals, dan assess balik you punya goals. Boleh tak achieve these goals? Okay? Boleh tak achieve? Always assess, tengok setiap pagi. Be realistic. Tu nanti poin yang keempat. Alright, so yang ketiga. Yang ketiga, dengar Yang ketiga ni penting. Kenapa saya letak di nombor 3? Okay? First, you kena tahu kemampuan you kat mana lah. Definitely, you kena tahu kemampuan kat mana. Lepas tu, mentally, you kena prepare. You masuk, terlibat dalam saham. Rugi itu confirm. Confirm rugi. It's just that how you manage. Dan you jangan kelang kabut. You need to enter the market dalam keadaan zen. Dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Okay? Okay? Meaning you have to be very calm. Sangat-sangat tenang masuk dalam market. So yang ketiga, apakah yang ketiga? Anda kena letakkan satu tahap risiko yang anda rasa anda sanggup hadap. Okay, satu tahap risiko yang anda sanggup hadap. Set your own risk level. Maksudnya, dia contoh macam ni lah. Kenapa saya cakap risk dulu Sebab bila you manage you punya risk, you will make money. Risiko sangat penting. It's all measurable. Semua benda boleh dikira, tuan-tuan dan puan. Okay. Macam juga kita berniaga tepi jalan. Okay, kita tahu, okay, kalau cuaca panas, kita jual air sejuk, air mangga sejuk, tengah panas. Memang laku gila. Kalau hujan, kita dah pacak berniaga tepi jalan tu. Hari hujan. Ada ke orang nak berhenti? Sangat-sangat rare lah orang nak berhenti jawapan dia kan. Jadi bila dia sangat-sangat rare untuk orang berhenti, tuan-tuan dan puan. Okay. Meaning you akan loss. That is the risk. You dah tahu dah. Masa you start berniaga, you tahu itu risiko you. Alright. That is your risk. So,
take it or leave it lah, that risk. So yes, thank you, you dah ambil risk tersebut. Apa thank you ni? Okay, maksudnya you dah faham you punya risk. Dan you kena tahulah, contoh bila hit that loss, contoh you dah plan, you probably you nak rugi. Nak rugi bukanlah, maksudnya you dah calculate you punya risiko is 5%. Let's say you dah calculate you punya risiko 5%. Bila hit that 5%, be discipline, keluar. Bila you keluar dari position, dan you pun kena keluar daripada market. Faham tak? You keluar position, you yourself pun keluar pada market. Apa maksudnya tu? Siapa faham? Okay? Keluar position, cut losses, and you also exit the market. You yourself exit the market. Apa maksud dia? Siapa faham? Saya dah share semalam. Maksudnya you kena keluar, ambil tempoh bertendang. Bukan tempoh bertenang. Bukan tempoh bertendang. Okay? Nak tendang apa bendanya, dah loss lah. Ambil tempoh bertenang. Maksudnya you lost, you cut. That's it. Tutup terus laptop. Keluar, pergi. Makan aiskrim. Loss makan aiskrim. Profit pun makan aiskrim. Maka jadi apa? Sidai kain nampak sihat sikit lah. Main biola kat tepi pun boleh kan. Kalau pergi makan aiskrim, loss makan aiskrim, menang pun makan aiskrim, maka obesity lah kita. Okay? Yes, good. Sebenarnya you kena keluar market je sebenarnya. Alright, tutup laptop, jangan tengok market langsung. Ambil tempoh bertendang. Okay, ambil tempoh bertenang, bukan bertendang. Okay, ambil tempoh bertenang, relax. Okay, layan cerita Korea 3 episod. Okay, tengok highlights United menang semalam. Okay, apa lagi you boleh buat? Pergi kerja, kalau you kerja, you kerja. Buat live dekat Facebook, buat live dekat Instagram. Kan? Ataupun berenang bersama biawak. Yes, berenang bersama biawak dekat tepi sungai tu kan. Kau lah ni salah biawak, suruh aku masuk saham tu. Siapa suruh kau dengar cakap aku, kata biawak tu. Okay, berdialog lah korang dengan biawak tu. Alright, maksudnya bila you hit certain numbers of losses, you dah hit you punya risiko, you keluar, you sendiri pun kena keluar. Okay. Yes, tengok Tom and Jerry. Alright, so yang keempat. Okay, yang keempat apakah dia? Yang keempat, tadi kita dah tetapkan kita punya risiko. Yang keempat, kita tetapkan matlamat. Okay, tetapkan matlamat. Alright, tetapkan matlamat. Nampak? Saya letak risiko dulu baru matlamat. Okay, risiko dulu baru matlamat. So, apa yang perlu ada dalam matlamat? Matlamat anda perlu ada matlamat yang realistik. 5,000 jadi 1 juta 1 tahun boleh ke? Boleh, tapi tak realistik. Boleh tapi tak realistik sebenarnya tuan-tuan dan puan. Sangat boleh tapi tak realistik. Jadi kena cari satu risk to reward yang cantik bila anda tetapkan matlamat yang realistik. Sebab apa? Sebab dia ada risk, dia ada reward. Daripada 10 kali trade, mungkin you lost 3 kali. Jadi kena kira lah sekali kemungkinan you lost, potential losses tu berapa banyak. Terputus tak apa, saya tak cakap apa-apa. Maksud saya cakap tadi apa yang saya cakap waktu terputus kejap tadi saya nampak sebab dekat saya tadi putus. You kena tetapkan matlamat yang you kena tetapkan matlamat yang realistik, risk to reward you. You kena kira lah, you kena ambil kira sekali. Daripada 10 kali, let's say 10 kali trade, 3 kali loss. Macam saya 7 kali trade, 3 kali loss. Contoh kan, so I have to take into account those losses untuk saya set saya punya goal matlamat. Cara kira, cara pengiraan dia semua dah kira, dah tahu kan, but you just hit them lah. Alright, dan lepas tu macam juga dalam Investors Masterclass,
You kena tetapkan matlamat mingguan, bulanan dan tahunan. Dengar mingguan, bulanan, tahunan. Ada saya sebut harian? Saya tak sebut harian. Saya sebut mingguan, bulanan, tahunan. Saya tak sebut harian. Nampak? Saya tak sebut harian. Sebab saham yang sama takkan naik setiap hari. Mungkin dia naik 2 hari straight, lepas tu dia jatuh. Okay? Mungkin dia jatuh baru naik. Ataupun dia naik tinggi, dia jatuh sikit 1 second day. Third day dia naik balik, dia jatuh balik. Ataupun dia naik, lepas tu dia duduk sideways. Tu sebab kena tetapkan matlamat mingguan, bulanan dan tahunan. Yes, dream number sebenarnya. You need to have you punya dream number. Okay? You need to have dream number. Benda tu benda yang first kali saya ajar sebenarnya. Dekat chapter 0 pun saya ada ajar. But investors masa kelas, even though diorang dah habis syllabus sebanyak 2 kali, hari Sabtu lepas kena libas dengan masing-masing punya dream number sendiri. Sebab masing-masing dah lupa daratan dream number tu. Okay, dah dapat 300% return mah. Dapat 300% return, lepas tu lupa bagi balik sedekah balik kat market. Nah, market aku dah 300, kau ambil lah 200, aku pegang 100. Sakit tak? Kan? Ya, macam OpenSea, naiknya tak, turunnya lebih. Okay, macam masing. Tapi nasib baik masing saya cakap, saya paksa semua orang keluar dalam investors masa kelas. Nasib baik semua dah keluar. Kan? Tommy Pack pun saya paksa keluar. Kalau tak keluar, saya tak paksa keluar pun tak keluar juga tu. Okay? Saham tadi pun saya cakap okay boleh masuk, tapi esok kena paksa keluar tu. Okay, esok semua kena paksa keluar saham yang saya suruh beli. You all baru tahu kan malam ni kan? Diorang tahu petang tadi. Jadi esok you all baru nak beli, diorang baru nak keluar. Anyway, saham tu all time high. Hin lagi, saham tu all time high. Jadi senang nak cari. Alright. So, point yang kelima. Point yang kelima, kena buat homework lah. Alright, bila you nak buat plan, you kena ada homework. You dah kena buat homework. You membaca. Petang tadi diorang tanya, macam mana saya tahu saham ni nak jalan? Macam mana saham you tahu, saya tahu saham ni nak jalan? Bacalah. Banyak news dekat luar sana. Mana saya jumpa? Ya Allah, DH. Tak jumpa dekat DH guna ni. Sekejap, apa nama apps ni? Stock Hunter. Guna app Stock Hunter. You baca. Alright, tak ada kerja. Saya selalu kalau tengah hari tak ada kerja, ni je kerja dia. Buka, baca. Stock Hunter. Nampak? Dekat dalam DH Market, Johor Darul Takzim Football Club lost 35 million ringgit due to COVID-19. Okay. Lepas tu ni dia mention pasal JETCO, Johor Economic Tourism and Cultural Office. JETCO ni dah tahu dah projek dia since I think 4 years ago. You just baca je lah apps dia. Okay. Maksudnya baca. Diorang tanya dekat mana saya baca lah. DH tu free. Yang berbayar lain cerita. Okay. Follow Instagram. Kalau malas follow Instagram DH Market. Ada video. Sometimes saya share video dekat story saya. Video daripada DH. Kalau malas baca, tengoklah video. DH dah siap buat video sekali apa yang dia keluarkan cerita berita tu. Tengok je lah, dengar je lah. Kan? Baca, dengar video ke, follow Facebook DH ke. So far DH lah. Kebanyakan maklumat saya dapat daripada DH dan saya rajin baca DH. Okay? Meaning you kena baca dan analisa. Jadi apa benda yang you nak analyse. First thing first, you kena faham what is happening.
Apa benda yang terdekat nak berlaku? 3 November. Apa nak berlaku 3 November? 3 November. Apa yang berlaku 3 November? Okay. Maksudnya you have to be aware what is going to happen, especially on 3rd of November. Okay. 3 November yang penting. Lepas tu tak penting sangat. Hmm, 3 November. Yes, election, US election. Meaning you need to be aware what is happening dekat you punya surrounding. Dekat Malaysia, apakah yang tengah panas sekarang ni? Apakah cerita yang tengah hangat sekarang ni? Dekat Malaysia. Selain COVID lah. COVID memang dah lali dah. Dah lali. Daripada bulan 3. Okay, dah lali. Jadi apa dia? Yang tengah panas dekat dalam Malaysia. Yes. Politik kita. Belanjawan kita. Alright. Sarawak pula. Sarawak punya cerita pula. Kan? Dengan COVID-nya, dengan pilihan rayanya lah apa semua. Jadi apa relationship dia dengan economic data? Apa effect dia dengan economic data afterwards? Nampak? Homework, analyse. Relate balik dengan apa you baca. JDT hilang 35 juta. Apa maksudnya? Macam mana you nak relate? JDT rugi 35 juta. Apa benda you boleh relate? Cuba relate kan? Okay. So, conclusion untuk kelas kita pada malam ni. Konklusinya. Apa kaitan JDT kan dengan malam ni? Tak apa. Renung-renungkan dan selamat berfikir. Okay, jadi konklusi dia. Apa yang saya nak cakap pada malam ni adalah anda hanya perlu masuk dekat dalam pasaran bila mana satu, anda dah yakin dengan diri anda dah yakin lah. Maksudnya yakin. Bukan overconfident. Yakin je. Bukan overconfident. Just confident je. Okay. Maksudnya you kena yakin dengan apa yang you dah buat. You dah assess diri you. You dah yakin dengan teknik you. Dengan style you punya trading apa semua. Mentally you dah confident. Dah kuat kan. Tak rapuh. Tak perlu berenang dengan biawak. Okay. You dah tahu. You dah yakin dengan matlamat you. You dah jelas dengan matlamat. Dengan risiko yang you nak ambil. You dah yakin dengan analisa yang you dah buat. So bila you dah yakin dengan analisa you buat. You dah faham apa yang you nak lakukan. Alright. You dah yakin. Okay. You dah faham apa yang anda perlu lakukan bila anda nak masuk market. Alright. Jadi bila anda dah yakin semua benda tu, barulah masuk pasaran. Kalau anda hanya dengar biawak-biawak berbisik, siap jilat-jilat, plan-plan dengan dia punya alio, bersepah-sepah dekat you punya telinga, kan? It's better for you to gamble pergi main mesin kuda daripada you masuk dalam saham. Faham tak? Kan? Tapi daripada you gamble macam tu, baiklah you pergi sedekah. At least dapat pahala. Maksudnya bila you nak masuk, you kena yakin dengan diri you, dengan apa yang you dah lakukan. You dah faham kenapa you buat sebab you dah yakin dengan apa yang you lakukan. That's it. Enter the market. Masuk dalam market. Yakin. Or else you are gambling. That's it. Alright? So, that's it. Habis cerita untuk malam ni. Alright, so kita tamatkan live kita pada malam ni.
Okay, ada yang tanya saya dengan pandangan saya terhadap certain saham. Sebenarnya saya malas dah nak komen pasal saham-saham sebab overall saya dah cakap apa yang berlaku dekat dalam market. But saya percaya ramai yang sibuk juga nak tahu K-Power dah breakout belum? Belum! K-Power belum breakout. Dah, settle. Habis cerita. Okay? Mana dia nak pergi saya dah ajar, boleh refer balik kan. Boleh refer balik saya punya video-video kat YouTube macam mana you nak buat prediction ke mana harga saham tu nak pergi. Alright, dan sekarang ni pattern apa yang dia tengah buat dan kenapa saya cakap dia belum breakout. Semua saya dah ajar, refer balik dekat YouTube. Alright, jawapan saya untuk K-Power dia belum breakout. Itu saja. Okay, jadi itu saja untuk malam ni, dan siapa yang masih berminat untuk join saya punya kelas, program Becoming, bukanlah kelas sebenarnya, dia lebih kepada macam guide lah. Saya lebih kepada guiding you all sampai you boleh steady, stabil. Dan banyak soalan yang tim saya dapat malam tadi, kalau saya bekerja boleh ke terlibat dengan Investors Masterclass punya program? Jawapan dia boleh sebenarnya tuan-tuan dan puan. 90% yang join Investors Masterclass adalah yang bekerja maupun berniaga. Hanya segelintir kecil sahaja yang full time trader. Alright, hanya segelintir kecil. Meaning kalau you bekerja fine, tak jadi masalah. It's just that you pakailah headphone, dengar saya live pagi-pagi, cocok. Ini pergi dengar radio yang dia punya DJ gelak sendiri tu, kenapa? Gelak sorang-sorang. Apa faedahnya? Baik dengar saya membebel pagi-pagi. Pagi ni tak best dah, tutup dah, habis live. Lepas tu dengarlah lagu. Kan? Ini dengar DJ gelak sorang-sorang apa barang. Okay? Baik dengar saya membebel, at least you dapat sikit manfaat. Orang kata apa? Bolehlah tahu apa yang bakal berlaku dengan market apa semua, dan you boleh standby. Sebab tu you kena buat homework. Bila you buat homework, I take note saham apa yang you nak perhati. Kan? You buat homework, I take note saham apa yang you perhatikan. Bila saya tahu saham apa you perhatikan, saya akan komen you punya saham. Jadi you while you driving, you dah ada idea what are you going to do. Okay? It's only RM500 a month. Pendaftaran pertama sahaja. Ada lain, but pendaftaran pertama tu dia inclusive of first month punya fee. Okay? Rugi pasti sebenarnya. Sebab tu saya ada, bila rugi saya call. Kalau teruk sangat saya call. Kalau tak, saya akan just bagi tahu waktu live. Okay, you sebenarnya silap kat sini in general. Saya tak mention nama. Sometimes kalau perlu saya mention lah. Sebab selalunya bila saya cerita, dia mengaku, oh tu saya tu. Lepas tu 2-3 orang mengaku. Okay, 2-3 orang mengaku. Up to you all lah. Alright. So that's it. Sekarang ni hanya tinggal 20 tempat sahaja. Alright, tinggal 20 tempat sahaja. Saya nak 60 orang sahaja untuk third batch ni. So hanya tinggal 20 tempat. Siapa cepat dia dapat. So saya dah tak ada reserve booking, tak ada reserve tempat apa semua. So tinggal 20. Siapa cepat dia dapat. Tarikh tutup 27 hari bulan. Kalau siapa nak boleh contact team saya. Alright, this is dia punya number. Contact WhatsApp dekat bawah tu. Jadi itu saja daripada saya. Yes. So total akan ada 140 students. 140 students. Lepas ni akan ada apps. Lagi senang saya nak pantau. Nampak aja dekat back end tu nanti. Color merah automatic. Saya tahu Mamat ni memang nak kena goreng lebih sikit. Okay. Lepas ni ada apps. Jadi senang saya nak monitor. Alright, form 140 saya tahu dah. Kalau ada color merah, syarat UEC je dalam apps tu. Okay, nampak? Tuan Farhan mengaku dia sedekah 200%. Yang saya cakap untung 300%. Kan, 2 bulan untung 300%. Lepas tu dia sedekah balik dekat market lepas. Dia dah belajar banyak sangat benda yang advance. Okay, lepas tu baru dia macam duduk reflect balik kan. Dia tengok account dia yang satu lagi. Tengok account wife dia, dia cakap. Sebab account dia satu lagi dengan account wife dia tu, dia cakap dia masih ikut apa yang dia buat awal-awal. Cuma dekat yang Investors Masterclass ni, dia dah mula mengarut. Okay, sebab dia dah belajar banyak benda. Belajar banyak benda pun sebenarnya bila saya go through after 80 student, saya dah tengok go through. Belajar banyak benda pun sebenarnya tak bagus. Tak bagus belajar banyak benda. Haywire kepala otak. Kepala otak haywire, buat keputusan tak apa-apa. Okay. Dah grad tak boleh guna apps. Subscribe terus apps tu. Okay, tapi you subscribe, kalau color merah
you akan ada tag sebenarnya. Bila apps ni pun saya akan buka dekat luar, tapi it's just for you to untuk buat you punya portfolio je sebenarnya kan. So you boleh monitor you punya portfolio, but at the end of the day at the end of the day, dia apps tu saya develop lebih kepada untuk student versus masa kelas, sebab in future pun ada program lain yang saya nak buat yang lebih besar. But kita start off dengan investors masa kelas, kita akan run through dengan investors masa kelas dengan apps tersebut. Jadi apps tersebut 140 orang, color merah dia akan trigger, dia akan duduk dekat atas dekat saya punya platform. Dekat daripada site saya, bila saya buka, saya nampak yang merah tu duduk atas. Yang hijau, paling besar hijau dia duduk bawah. Paling besar merah duduk atas. Jadi saya tahu yang atas itulah yang saya kena call. Alright. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. So it's up to you. You nak join, you tak nak join tak apa. Kan? There's a lot of saya tak nak cakap lah what is the benefit, sebab saya hanya guide. But you boleh tanyalah diorang, student-student masa kelas. Okay, Cik Puan N, Tuan Farhan, okay, apa ni, Tuan Syazwan, ramailah kat situ, Tuan Faizal. Okay, jadi you boleh tanyalah daripada diorang semua. Okay, jadi itu saja untuk saya pada malam ni, live untuk pada malam ni. So I'll see you again tomorrow night. Okay, saya akan sambung part 2. Lagi 5 benda yang perlu ada dekat dalam, 5 komponen lagi yang perlu ada dekat dalam setiap perancangan anda. Alright, meaning your big plans before plan-plan yang lebih kecil. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. I'll see you again tomorrow night pada jam 8.30 malam insyaAllah, kalau tak ada apa-apa. Or else lambat sikit lah macam malam ni. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.